Allah. لا إله إلا الله. اللهم رب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Muslimin, sidang Jumaat yang dimuliai oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama kali sama-sama kita bersyukur kepada Allah, memujikan Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Sampai saat ini kita masih hidup, masih berada dalam rahmatnya, hidayahnya, dan berada dalam keadaan sihat, selamat, amin, dan berpeluang untuk sama-sama kita menyahuti panggilan Allah, seruan Allah di hari Jumaat yang mulia. Kita dalam keadaan beribadat kepada Allah. Hanya satu, kita bertauhid kepada Allah, tidak bersyirik kepada Allah. Alhamdulillah. Dan marilah sama-sama kita mengambil kesempatan yang barakah dan mulia ini untuk sama-sama kita tingkatkan sifat takut kita kepada Allah. Dengan makna kita usaha melaksanakan, tunaikan perintah-perintah Allah dan menjauhi lagi pula tinggal larangan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dikasihi sekalian, kita berada di 1 bulan daripada 12 bulan. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bulan di sisi Allah Ta'ala itu, bilangan bulan di sisi Allah Ta'ala itu 12 bulan. Maka kita berada di 1 bulan yang ada keistimewaan, yaitu bulan Sya'ban. 1 bulan daripada bulan Allah yang mempunyai kelebihan. Bulan Sya'ban sebagai bulan yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Sya'ban adalah pintu kepada bulan yang besar, yaitu Ramadan al-Mubarak yang akan datang. Muslimin yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, untuk peringatan bersama, satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya daripada Usamah bin Zaid. Dia berkata, "Qultu ya Rasulullah." Usamah berkata, aku menanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban." Kata Usamah, aku tidak melihat engkau puasa 1 bulan pun daripada mana-mana bulan. Apa yang aku tengok mung ni Rasulullah puasa di bulan Sya'ban. Ini hadis yang dicerita oleh Usamah bin Zaid. Dan hadis-hadis lain yang mencerita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa banyak di bulan Sya'ban. Ada riwayat yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa sepenuh bulan Sya'ban. Ada riwayat yang mengatakan Nabi puasa banyak kecuali hanya sedikit hari-hari yang tidak dipuasa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ulama ada taufik, ada hitung
Di antara riwayat yang menyatakan Nabi puasa semua bulan Syaban. Dan ada riwayat kata Nabi puasa 2 bulan berturut-turut di antara Syaban dengan Ramadan. Dan di antara riwayat yang mengatakan Nabi puasa ke semua Syaban, kecuali ada beberapa hari yang Nabi tidak puasa di bulan Syaban. Maka sebahagian ulama mengatakan itu maknanya setengah-setengah tahun Nabi ada puasa belaka Syaban. Tapi sebahagian tahun ada juga yang Nabi puasa banyak, tinggal beberapa hari saja yang Nabi tidak puasa. Cara umumnya satu bulan yang Nabi SAW suka berpuasa, kasih untuk berpuasa dan banyak Nabi berpuasa ialah bulan Syaban. Apabila Usamah kemukakan soalan kepada Nabi, maka Nabi jawab kata, qala zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Nabi kata oleh kerana Syaban ni bulan yang manusia ramai lalai daripadanya. Dan bulan Syaban ni di antara Rajab dan Ramadan. Pada nuktah ni kita boleh ambil faedah. Satunya, bulan Syaban ramai Nabi nampak manusia lalai. Sebab di antaranya ulama mengata sebab duk di antara 2 bulan. Yang mana Rajab sebelum pada Syaban ni bulan yang manusia pakat kena, masyhur kata bulan besar. Sebab salah satu daripada bulan yang kita boleh panggil bulan haram. Bulan haram. Di antaranya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Manusia pakat tahu ramai kata bulan agung, bulan besar. Sungguh dalam beribadat. Dan selepas pada Syaban, iaitu Ramadan, bulan yang besar, bulan yang manusia ramai tahu kata bulan yang agung, bulan Al-Quran, bulan Lailatul Qadar dan banyak-banyak kelebihan yang ada pada Ramadan. Tapi yang duk di celah-celah 2 bulan yang besar tu, manusia galik. Manusia tak kena. Ini satu dalil kadang-kadang menyata, satu dalil yang menyata kata manusia tak kena tu bukan makna kata bulan tu tidak ada kelebihan. Hingga Nabi tunjuk kata bulan Syaban adalah satu bulan yang mempunyai kelebihan, iaitu Nabi SAW banyak puasa di bulan Syaban. Di antara juganya faedah kita boleh ambil kata Nabi kejar, Nabi rebut untuk beramal, untuk buat baik di celah-celah manusia ramai, galik dan terlupa. Di celah-celah manusia ramai, galik, terlupa, kita kejar, kita rebut, kita cuai okat untuk berkebajikan, untuk beramal dengan amalan soleh. Apabila tengok manusia ramai galik, maka kita nak buat ibadat, maka banyak kita kena mujahadah. Karena udara ramainya, udara manusia galik, kita hanya berusaha untuk beribadat, maka itu satu masyaqqah, satu keberatan. Apabila kita buat ibadat dalam keadaan balas tu, maka lahirlah kebajikan bertambah. Dengan sebab ada masyaqqah, ada kesusahan, ada keberatan untuk kita melakukan amal ibadat di celah-celah masa manusia galik. Zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Kemudian Nabi kata lagi, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Syaban ni juga bulan yang diangkat padanya amalan-amalan kepada Tuhan Rabbil Alamin. Tuhan akan amalan. Lalu Nabi kata, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Maka aku suka, aku berkenan bahawa
akak amal aku menuju Allah dalam keadaan aku menjadi seorang yang berpuasa. Masya Allah. Ulama mengatakan akak amalan kepada Tuhan di bulan Sya'ban ni kepada Allah adalah akak sanawi. Akak amalan hak tahun ni, hak sanawi, hak sekali setahun. Akak kepada Allah. Dan dari sini ulama istinbat kubek kata ini salah satu menanda kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai satu sifat yang mulia, iaitu sifat malu kepada Allah Ta'ala. Nabi malu sangat. Waktu Allah Ta'ala nak akad amalan kita kepada Allah ni, malu takut duduk dalam keadaan yang tak baik. Nak duduk dalam keadaan yang paling mulia, yang paling hebat, yang paling sempurna, yang paling molek. Maka Nabi tunjuk satu amalan yang cukup-cukup besar, ialah menjadi seorang yang sedang-sedang berpuasa waktu Allah Ta'ala akad amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antara rahsia Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban. Muslimin yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, selain daripada Allah Ta'ala akad amalan kita tahun ni di bulan Sya'ban, munasabahnya kita hendaklah mengetahui bahawa tiap-tiap hari ada bentai amalan kita ni kepada Allah, dan ada juga dibentai amalan kita kepada Allah pada tiap-tiap minggu. Mana ada hak tahun ni di bulan Sya'ban, ada tiap-tiap hari, iaitu masa asar dan masa subuh. Waktu Allah Ta'ala tanya malaikat dia, malaikat yang duk jaga manusia di waktu siang hari dan jaga manusia di waktu malam, apabila dia tukar giliran di antara malaikat malam dengan malaikat siang di waktu asar dan waktu subuh, Allah Ta'ala tanya para malaikat dia, apabila naik, hamba aku duk buat apa? Apakah amalan hamba aku? Hamba aku duk buat apa? Mu tinggal hamba aku duk buat gapo? Maknanya itu bentainya malaikat amalan kita hamba ni kepada Allah. Walaupun Allah Ta'ala sangat-sangat tahu keadaan hamba dia. Maka malaikat jawab kata, aku tinggal hamba-Mu sedang-sedang bersolat waktu subuh. Waktu aku mari, dapati hamba-Mu sedang-sedang bersolat asar. Ini panggil bentai amalan kita kepada Allah setiap hari. Setiap hari. Sebab tu kita nak tunjuk kemuliaan keadaan kita di waktu kita bersolat subuh di pagi hari. Di waktu kita beripu semaya asar, maka malaikat wayak berita baik kepada Allah. Keadaan hamba duduk dalam keadaan baik. Itu hari ya. Kemudian hak minggu iaitu hari Khamis. Di malam Jumaat juga diangkat amalan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin yang dikasihi sekalian, itulah di antara amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Nabi banyak berpuasa. Maka ini satu nuktah yang penting. Saya nak menyuruh kepada diri saya sendiri dan kepada ahli Jumaat sekalian, marilah sama-sama kita usaha hidupkan bulan Sya'ban untuk mengamalkan satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan kita banyakkan berpuasa sunat di bulan Sya'ban. Supaya hidup kita lebih mulia, dan waktu Allah Ta'ala akad amalan kita juga menjadi seorang yang sedang-sedang berpuasa, sebagaimana itu adalah amalan yang sangat-sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin yang dikasihi sekalian, satu nuktah yang penting lagi di bulan Sya'ban, sebagai bulan pintu kepada Ramadan, untuk kita sambut bulan Ramadan yang maha besar itu,
Iaitu nuktah yang penting, iaitu maghfirah, keampunan yang Allah Ta'ala sedia nak ampun akan hamba-hamba dia. Nak beri ampun kepada hamba-hamba dia. Sebagaimana salah satu hadis yang dicerita bahawa malam nisfu Sya'ban, satu malam yang Tuhan tengok kepada hamba-hamba dia dan dia nak ampun dosa hamba-hamba dia. Kecuali orang yang bersyirik, illa li musyrikin au musyahin. Kecuali orang yang bersyirik dan orang yang ada dendam, berkelahi dengan saudara dia. Dua golongan ni orang yang Allah Ta'ala tidak ampun. Ini satu peluang yang besar. Maka pendirian kita dua perkara. Yang pertama adalah kita jauh daripada berdosa syirik. Supaya kita tidak diharam daripada Tuhan untuk mendapat keampunan yang daripadanya. Yang keduanya, sikap kita ialah usaha baiki di antara kita dengan saudara kita. Kalau ada apa-apa hal balah kelahi, maka cepat-cepat kita segera baiki. Supaya jangan ada kita ni daripada orang musyahin, orang berdendam, balah kelahi di antara saudara kita, supaya kita tidak termasuk daripada orang yang diharam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Maka syiar kita orang beriman ni, marilah kita bawa syiar seorang yang datang ke belakangnya ni, iaitu syiar hati yang bersih kepada saudara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini sebenarnya satu perkara yang berat yang kita kena mujahadah supaya hati kita bersih kepada orang-orang beriman, iaitu orang yang selalu berdoa kepada saudara-saudara dia walaupun telah meninggal, telah mati maridah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Doa baik, berdoa maghfirah, doa supaya Allah Ta'ala ampun dosa orang-orang yang telah dulu. Dan berdoa supaya Allah Ta'ala buai sifat hasad dengki, sifat dendam daripada hati. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Aqulu qawli hadha wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat waz zikril hakim. وتقبل منا منكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Muslimin yang dikasihi sekalian, di bulan Sya'ban ini sebagai bulan pintu kepada Ramadan, maka marilah sama-sama kita usaha diruskan akan ibadat-ibadat kita supaya subuh. Sebagaimana selalu kita dengar perkataan, iaitu bulan Rajab, bulan menani, bulan Sya'ban, bulan biruh, bulan Ramadan, bulan ketal untuk nak makan buah. Maka orang yang tidak tani bulan Rajab, bagaimana dia nak diruh bulan Sya'ban? Dan bagaimana pula dia nak ketal makan buah di bulan Ramadan? Oleh itu marilah kita usaha. Diruh maknanya amalan kita, hak kita buat tu, buat wis subuh, buat wis pernah. InsyaAllah
Setak mula daripada kita tu istighfar dan bertaubat kepada Allah. Usahakan banyak baca Quran, usahakan ada amalan-amalan selain daripada amalan fardu, kita banyakkan amalan nawafil, amalan sunat-sunat, baca Quran, sedekah dan semua amalan untuk jadi apa nama ni, satu benda yang kita nak tunjuk kepada Allah, kita mengagungkan bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab tu maka di antara hikmah yang ulama sebut kata Nabi puasa bulan Syaban ni untuk membesarkan bulan Ramadan. Ta'zim kepada Ramadan, Nabi puasa daripada Syaban. Dan kalaulah banding dengan solat fardu, maka puasa Syaban ni sebagai sunan rawatib hak qabliyah. Semaya sunat hak belum semaya fardu. Itulah kedudukan puasa di bulan Syaban. Sebab tu kita dapati puasa pula lepas pada Ramadan, puasa Syawal. Untuk nak mengagungkan Ramadan Al-Mubarak. Itulah sebagai perkara yang nak mengingat diri sendiri dan kepada sidang Jumaat semua. Marilah kita buat persiapan di bulan Syaban ini untuk mengagungkan Ramadan Al-Mubarak yang akan datang. Supaya kita apabila masuk Ramadan, kita dapat ketar, kita dapat ambil buah yang sudah kita tanam, yang sudah kita diruh, dan di masa bulan Ramadan kita penuh dengan halawatul iman dalam kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Banyaklah kita berselawat kepada Nabi SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم أعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وسوء الفتن. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.